Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang kritikal dalam web application development, yang mana PHP kita mampu untuk menghasilkan dynamic content ataupun dynamic output berdasarkan data daripada database. Kita akan cuba capture record daripada database. Tapi sebelum itu kita lihat dulu macam mana kita nak buat database prep, database server preparation. Macam mana kita nak let's say tambah password pada nama pengguna database, so that communication kita kepada database lebih terjamin lah. Okay, sebelum tu saya just nak buat disclaimer bahawa kod yang ada dalam sini adalah demo purpose only. So katakan nak tambah dengan security features ataupun advanced features, rujuklah pada pakar ataupun tutorial tentang berkaitan dengan security dalam web programming. So dan apa yang kita cuba bincangkan dalam tutorial kali ini adalah macam mana kita nak buat database connection. Tapi sebelum tu kita nak buat dia punya database setting dulu, ataupun kita just nak prepare dia punya database server. Intention kami adalah kita akan buat dua kaedah, satu menggunakan MySQLi library dan juga PDO punya style. So both kita akan cover. Tapi kalau nak tengok yang complete ebook, sudah ada di sini. So boleh communicate dengan host anda, Encik Carol, pada email ini ataupun pada FB/Khairul-Nizam ataupun pada Instagram handler layascarol_net. So itu untuk makluman tentang ebook yang available. Senang sikit lah nak copy paste contoh daripada ebook. So untuk tutorial kali ni, apa yang kita akan buat adalah macam mana kita nak gunakan available database client dalam Laragon. So kita lihat di sini Laragon, kita boleh gunakan klien yang dah di-provide dalam Laragon, iaitu HiDSQL. Okey, nama klien database kita, nama dia HiDSQL. Boleh install juga kalau rasa lebih berminat dengan PHPMyAdmin, boleh juga install PHPMyAdmin. Tapi saya tak cover dalam tutorial kali ini sebab HiDSQL memang dah ada dalam Laragon. Jadi saya tak nak pergi hassle untuk install PHPMyAdmin. Mungkin siapa-siapa yang familiar dengan XAMPP, dia dah built in PHPMyAdmin. Tapi untuk Laragon, dia sertakan sekali satu open source tools, iaitu HiDSQL sebagai MySQL database client. So kita akan lihat nanti macam mana nak handle nak gunakan HiDSQL. Tapi sebelum tu kita nak set dulu password kepada username root. By default Laragon dia akan sertakan satu username default, iaitu root, ROOT, root. Okay, by default dia tak ada password. So kita cuba install ataupun create satu password kepada root database user. Good practice, kita sepatutnya create satu user baru selain daripada root dan assign password kepada dia. Tapi itu by right, masa deployment nanti memang kita akan dibekalkan dengan satu set of username, database username dan juga password barulah. So biasanya kita tak akan dibagi root access. Sini contoh macam mana nak create database ataupun nak create database menggunakan Laragon. Nanti kita akan buat hands on dia dan masukkan dia punya password, dan kemudian kita akan lihat macam mana nak create satu table baru dalam database yang baru kita buat, dan macam mana kita nak set dia punya data table name dan juga masukkan dia punya data structure. Okay, fill all the fields. Dan last sekali, ni macam mana kita nak insert row baru ataupun record baru ke dalam database menggunakan HiDSQL. So itu lebih kurang kita punya tutorial. So kita kembali kepada HiDSQL.
So dalam Laragon, kita tutup je. Dalam Laragon ada satu function ataupun satu button untuk database. So sebelum tu, kalau tak silap dalam nota saya tunjuk macam mana nak create ataupun nak reset password. Kita stop dulu di sini. Stop dulu server. Untuk kita reset password, dia minta kita stop dulu server. So ni ada button menu, klik di sini ataupun boleh right click saja pada mana-mana. Okey, ataupun nak mudah nampak menu ni kan. Lepas tu kita pergi kepada MySQL dan change root password. Pergi ke menu MySQL, change root password. Di sini kita akan letak password kita yang baru. Kalau kita nak letak, let's say A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takut lupa pula. Tukar A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Let's say lah. Lepas tu klik OK. Dia akan reset kita punya database username, password. Database password. Lepas kita dah set password dan ada certain machine yang mungkin ada masalah masa nak reset password. Tapi setakat ni Windows 10 yang kami pakai memang OK, dan Windows 10 should be OK. Start all. Unless kalau sebelum ni guys, korang dah install XAMPP, yang mana korang dah install MySQL sebagai service, yang tu mungkin masalah besar lah. Tapi kalau fresh installation Laragon, should be okay. Kalau katakan kita ada database lain ataupun ada database XAMPP server development stack yang lain, mungkin boleh tolong disable dululah MySQL dan Apache Web Server dia. Okay. So bila kita nak lihat dia punya ID SQL, klik di sini database dan masukkan password yang kita baru masukkan tadi. Sebelum tu kita create satu database baru, macam ni contoh dia. MySQL create database. So kita create database baru kat luar ni, kat dalam ID pun boleh, tapi either one lah, tak kisah. So dalam sini pun boleh kita create satu database baru, nama dia let's say system new system, contoh new system. Okay, ini database name dia, new system, dan klik OK. One word please guys. Dan kita pergi klik kepada database ni untuk kita buka ID punya interface, dia punya username, root, password dia ABCD 1, 2, 3, 4. Klik open dan kita akan dapat interface macam ni lah. So perhatikan tadi kita punya database baru, nama dia new system. So di sini sudah ada new system, tapi dia database kosong lah. Database kosong, macam mana nak add new table? So right click pada database ni, aktifkan dia. Kalau tak ada, mungkin boleh refresh dulu di sini. Refresh. Pasal dalam MySQL, HD SQL ni dia client based ataupun desktop based. Dia tak immediately refresh. So pastikan setiap apa perubahan korang boleh refresh lah. Refresh di sini, button di sini. Dia boleh refresh all. Sebab the konsep dia macam ni. HD SQL ada satu database client dan database server kita ada pada MySQL. Jadi in between nak communicate tu dia perlu refresh. Kalau apa-apa data baru dia kena refresh. Kalau tak refresh dia tak appear dalam HD SQL client. So macam mana nak buat satu table baru? Bila ada database mesti kita perlukan table kan. Right click. Okay, right click kepada database yang kita aktifkan. Klik database untuk aktifkan database. Lepas tu right click, new table. So kat sini kita boleh masukkan table name. Let's say lah
Okay, students. Lepas kat sini adalah dia punya fields. Okay, medan-medan yang kita nak masukkan. Klik add. Let's say kita masukkan ID. Dan ini adalah integer. Dan let's say kita nak jadikan dia primary key dan auto increment. Untuk ID ni, kita boleh right click pada default. Sorry. Klik pada default ni. Okay, sorry. Ni ID. Boleh adjust dengan double click. Kalau nak tukar dia punya data type, boleh double click dia. Okay, boleh tukar. Kalau nak set dia auto increment, right click, klik pada default di sini dan set auto increment. Biasa ID auto increment lah. Saya suka untuk menggunakan ID dengan auto increment. Dan kemudian mungkin kita boleh add lagi, let's say matrix number, let's say matrix number biasanya kita akan gunakan varchar. Varchar. Mungkin kita boleh set, tertakluk pada kita punya sistem college ataupun release lah. Sometimes nombor matrix ni ada 10, sometimes ada 12, sometimes ada 15. Okay, terpulang. Then tambah lagi ni nama, name, dan pastikan semua one word guys, one word. Tukar, let's say 100, let's see lah. And then boleh tukar kat sini mungkin alamat, address. Tak kisah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, no problem. So mungkin kat sini kita nak tukar kepada data yang lebih banyak, mungkin. So kita boleh tukar kepada block. Okay, block ni macam multiple characters lah, macam dalam teks ataupun paragraf perenggan. Macam tu lah. Dan mungkin tambah satu lagi, date of birth, contoh. Dan kita tukar kepada date. So by right kita dah ada beberapa ada satu table students, table name students. Saya suka nak cadangkan table name ni kita letak plural lah. Kalau ada student, kalau guna students untuk plural. So kita ada ID, kita ada nombor matrix, kita ada name, kita ada address, kita ada date of birth. Okay, dan date data type block, varchar, integer. So kita save. Dia kena define as key, sorry. ID ni kita kena define sebagai new index primary. So kita boleh right click pada ID untuk kita set dia punya index ataupun kita set dia primary key. Okay, baru save. Okay. So sekarang kita dah ada table kita. So macam mana kita nak masukkan dummy data? Contohnya di sini kita nak masukkan dummy data. Pergi kepada data ni, data tab, dan right click untuk insert new row. Data tab di sini. Klik di sini dan kita akan boleh add new row. So let's say since the ID auto increment, so leave it blank. Matrix number 001155. Contoh. Then kita ada nama kat sini, address, nilai, negeri, Bandar Seri Putra, UB, whatever date lah. See, since ID ni nombor auto increment, dia akan terus create insert new row 001156. Contohnya lah Ali, Bangi, contoh.
Okey, 2. Dan last data kita insert euro 001157. So supaya tak seksis, kita letaklah nama Mina, contohnya lah. Johor Bahru. Okey. Dah, save, selesai. Okay, that's all guys. Terima kasih banyak. Pastikan subscribe kepada kita punya channel FSTM Quiz. Thank you guys. Assalamualaikum.